Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Arif Hafizi bin Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nik Muhammad Fadi bin Zawawi dari kumpulan 3 Grup NHSE 4 Subjek CTU 554 Penghayatan Etika dan Peradaban akan membentangkan kertas kerja kumpulan yang bertajuk Kepelbagaian Makanan Etnik Pemangkin Perpaduan. Kepelbagaian makanan. Jika kita lihat, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri. Seperti yang kita ketahui, Malaysia mempunyai keistimewaan tersendiri yang berkait rapat dengan berlatar belakangkan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik yang telah saling berhubung antara satu sama lain dengan menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu. Dari segi aspek kepelbagaian makanan menurut Santi 2003 yang mengatakan bahawa setiap kaum di Malaysia mempunyai keunikan dan cara masakan yang tersendiri atau masing-masing mengikut makanan setiap kaum tersebut. Melalui kertas kerja ini, 3 persoalan dan juga 3 objektif kajian telah kita kenal pasti. Persoalan kajian yang pertama, apakah jenis makanan tradisional etnik di Malaysia? Persoalan kajian yang kedua, bagaimanakah kepelbagaian makanan etnik di Malaysia dapat membentuk perpaduan? Dan yang ketiga, apakah keunikan yang ada pada makanan setiap etnik di Malaysia? Okey, seterusnya objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jenis makanan tradisional mengikut etnik di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti cara membentuk perpaduan di kalangan etnik berbilang bangsa melalui kepelbagaian makanan di Malaysia. Dan yang ketiga, mengetahui keunikan makanan setiap etnik di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Metodologi kajian yang pertama iaitu melalui reka bentuk kajian. Aspek-aspek yang diguna pakai dalam kajian ini antaranya ialah pendekatan kajian, kaedah persampalan kajian, cara pengumpulan data, teknik memproses dan menganalisis data dan penulisan laporan. Reka bentuk kajian kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini ialah tinjauan survey. Seterusnya, reka bentuk kajian kualitatif yang digunakan ialah kajian sejarah. Dalam kajian kes, kajian sejarah digunakan bagi mengkaji rekod dan penulisan lampau, antaranya dapatan daripada jurnal untuk dikaitkan dalam kajian perpaduan melalui makanan tradisi. Seterusnya, melalui sampel kajian. Sampel kajian yang kita gunakan ialah borang soal selidik yang dijalankan ke atas 70 orang responden yang terdiri daripada penjawab awam dan pelajar UiTM untuk menjawab soalan-soal selidik menggunakan Google Form berkait kajian yang dijalankan. Dapatan kajian dan perbincangan. Bahagian ini memecahkan keseluruhan hasil kajian yang telah dijalankan menerusi soalan-soal selidik dan dapat dirumuskan mengenai perpaduan rakyat Malaysia dipengaruhi oleh keunikan makanan tradisi budaya masing-masing. Demografi responden mengikut jantina seramai 70 responden telah menjawab soalan-soal selidik. 33 daripadanya ialah perempuan, manakala selebihnya ialah 37 lelaki. Bagi menjawab dapatan kajian objektif 1 menunjukkan 85.7% responden iaitu bersama 60 orang bersetuju bahawa ketupat merupakan makanan tradisi kaum Melayu di waktu perayaan, manakala bagi nasi dagang selama 10% iaitu 10 orang
2.9% bagi yang menjawab soalan nasi kerabu sebagai makanan tradisional, dan selebihnya iaitu 1 orang atau 1.4% menjawab nasi lemak sebagai makanan di waktu perayaan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Yusof N 2019 mengatakan bahawa ketupat merupakan makanan yang terkenal dalam komuniti Melayu dan biasa disajikan sewaktu perayaan Aidilfitri. Soalan-soal selidik seterusnya bagi menjawab makanan tradisional bangsa Cina. Ramai 68 orang atau 97.1% bersetuju bahawa kuih bulan merupakan kuih bangsa Cina, manakala seorang atau 1.4% telah menjawab berasal dari bangsa India dan 1.4% atau seorang responden telah menjawab berasal daripada bangsa Kadazan dan tiada seorang pun yang menjawab daripada bangsa Melayu. Menurut kajian daripada Seto NB 2020 menyatakan kuih bulan ini merupakan makanan bangsa Cina yang selalu dimakan di waktu pertengahan musim luruh. Hasil kajian ini menunjukkan sebanyak 97.1% iaitu majoriti responden menjawab dan bersetuju bahawa kuih bulan merupakan kuih makanan tradisional bangsa Cina. Soalan-soal selidik seterusnya bagi menjawab berkaitan roti canai dan capati merupakan makanan tradisional orang India. Menunjukkan sebanyak 61 orang responden atau 87.1% responden bersetuju dengan menjawab ya merupakan makanan daripada bangsa India dan selebihnya iaitu 9 orang atau 12.9% menjawab bukan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Santi M 2003 mengatakan bahawa masakan orang India seperti capati, roti canai merupakan salah satu makanan orang India selain tosai, nasi biryani, kari ayam dan sebagainya. Justru itu, hasil kajian ini dapat diringkaskan dengan persoalan 1 menunjukkan secara jelas bahawa responden yang mewakili masyarakat Indonesia mengetahui jenis-jenis makanan tradisional di setiap etnik di Indonesia. Untuk menjawab dapatan objektif 2 berkaitan dengan tradisi ziarah-menziarahi musim perayaan di setiap etnik dapat membentuk perpaduan di kalangan etnik di Indonesia. Mengikut soalan-soal selidik yang diberikan kepada responden, seramai 69 orang responden atau 98.6% bersetuju dengan menjawab ya bahawa tradisi menziarahi di musim perayaan di setiap etnik boleh membentuk perpaduan, manakala selebihnya sebanyak 1.4% atau seorang sahaja responden tidak setuju dengan menjawab tidak. Menurut kajian yang dijalankan oleh Elias B. et al. 2014 menyatakan bahawa aktiviti ziarah menziarahi dapat memupuk semangat perpaduan dan sikap hormat menghormati dan dapat membuang kepercayaan negatif antara satu etnik dengan satu etnik yang lain. Sebagai kesimpulan yang dapat dibuat daripada kajian ini, ziarah menziarahi di musim perayaan etnik dapat memupuk semangat perpaduan dan masyarakat dapat mengenal pasti makanan tradisional di setiap bangsa sewaktu musim perayaan. Bagi menjawab dapatan objektif 3 berkaitan dengan makanan halal menjadikan makanan Indonesia, semua responden iaitu seramai 70 orang telah bersetuju bahawa keunikan makanan setiap bangsa di Indonesia disebabkan oleh makanan yang halal dan boleh dimakan oleh semua bangsa. Menurut kajian yang dijalankan oleh Ramli MA dan Jamaluddin MA 2016 mengatakan bahawa bangsa yang dapat menikmati makanan tradisi bangsa yang berbeza tanpa sebarang isu perkauman asalkan semua makanan yang halal dimakan oleh semua bangsa mengikut kepercayaan mereka tersendiri. Sebagai kesimpulan daripada dapatan kajian ini, keunikan makanan di Indonesia dapat memupuk semangat perpaduan semua bangsa tidak kira sama ada Melayu, Cina dan India. Untuk kesimpulan, secara keseluruhannya dapat dirumuskan bahawa makanan tradisi sesuatu kaum dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Indonesia ini. Masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan yang terkenal antara 3 bangsa terbesar di Indonesia iaitu Melayu, Cina dan India. Selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut, di mana makanan tradisi ini pula mempunyai keunikan
yang tersendiri yang mampu menarik kaum lain untuk merasa. Berdasarkan kajian, menunjukkan bahawa kajian terhadap perpaduan kaum mengenai makanan membawa kepada perkara positif di mana dapat dibuktikan melalui analisis data dan borang kajian soal selidik. Oleh itu, pendedahan mengenai makanan-makanan dari pelbagai jenis kaum di Malaysia perlu dikaji dan diperkemaskan lagi supaya masyarakat di Malaysia mengetahui tentang makanan dan tidak melupakan makanan-makanan tradisi masyarakat yang ada di Malaysia dan mengenali jenis-jenis makanan tradisi bagi setiap kaum di Malaysia.